Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi PDPR kita pada PKP siri kedua. Pada kali ini kita akan mempelajari tajuk terakhir tajwid, iaitu bentuk-bentuk wakaf. Fokus tajuk kita pada hari ini, di akhir nanti Ustazah harap para pelajar boleh menyebut takrif wakaf. Yang kedua, jenis-jenis wakaf. Yang ketiga, kita tumpukan perhatian kita kepada wakaf ikhtiari. Dan yang keempat, tanda-tanda wakaf dalam mashaf. Yang pertama kita lihat takrif wakaf. Wakaf bermaksud memutuskan suara bacaan dengan melepaskan nafas di akhir perkataan dan mengambil nafas baharu dengan niat menyambung semula bacaan. Ini bermakna wakaf itu kita menghentikan sejenak bacaan Al-Quran dengan tujuan untuk bernafas, disertai niat untuk melanjutkan bacaan. Fokus kita yang kedua dalam topik ini ialah jenis-jenis wakaf. Wakaf terbahagi kepada 4, iaitu yang pertama disebut sebagai idtirari. Para pelajar, mari sebut bersama Ustazah idtirari. Wakaf idtirari ini bermaksud wakaf kerana terpaksa membentikan bacaan sebab darurat. Mungkin kerana terbersin, terbatuk ataupun mempunyai nafas yang pendek. Maka kita sebut dia sebagai wakaf idtirari. Yang kedua, wakaf ikhtiari. Sebut ikhtiari. Wakaf ikhtiari ini bermaksud wakaf secara pilihan oleh pembaca sendiri. Wakaf ini ada pelbagai jenis yang akan kita beri penerangan lanjut selepas ini. Yang ketiga disebut sebagai intizari. Intizari. Sebut ya para pelajar, intizari. Wakaf intizari ini bermaksud seseorang pembaca mewakafkan bacaan kemudian mengulang balik kerana nak menunjukkan perbezaan qiraat. Dan yang keempat disebut sebagai wakaf ikhtibari. Wakaf ikhtibari. Wakaf ikhtibari ini ialah wakaf pada bukan tempat kebiasaan, tetapi diwakafkan dengan tujuan untuk menguji pengetahuan seseorang. Perkara yang ketiga dalam topik ini yang kita akan ulas dengan lebih detail disebut sebagai wakaf ikhtiari. Wakaf ikhtiari ini terbahagi kepada 4, disebut sebagai wakaf tam, wakaf kafi, wakaf hasan dan wakaf qabih. Kita akan pergi dengan lebih lanjut tentang kesemua bahagian wakaf ini dengan lebih detail. Yang pertama kita lihat wakaf tam. Takrif wakaf tam ialah memberhentikan bacaan pada kalimah yang telah sempurna maknanya dan tiada hubungan lagi dengan kalimah selepasnya dari segi lafaz ataupun makna. Lihat pada perkataan yang Ustazah merahkan dan pada perkataan yang Ustazah besarkan supaya kita nampak jelas perbezaan dengan wakaf-wakaf yang lain sebentar lagi. Jadi Ustazah ulang, kita memberhentikan bacaan pada kalimah yang telah sempurna maknanya. Jadi kalimah tersebut tak ada lagi kaitan dengan ayat selepasnya. Hukum wakaf tam ini harus, dan bila kita nak mulakan,
ayat yang baru kita mulakan pada kalimah selepasnya. Kita ibtidak pada kalimah selepasnya. Contoh kita lihat pada surah Al-Baqarah ayat 5. Lihat pada ayat yang Ustazah gariskan, iaitu pada humul muflihun. Kalaulah kita berhenti pada ayat 5 ini, memadai, cukup, sempurna, kerana ayat ini menjelaskan tentang cerita-cerita orang mukmin yang berjaya. Dan ayat selepasnya itu tak ada kaitan lagi, sebab ayat selepas ayat 5 ini menceritakan tentang orang-orang kufur, orang-orang yang kafir. Maka kalau kita berhenti pada ayat 5 ini, pada kalimah yang Ustazah garis ini, maka wakaf ini dipanggil wakaf tam. Kita lihat contoh wakaf tam pada pertengahan ayat. Contoh pada surah An-Naml ayat 34. Lihat pada perkataan yang Ustazah garis ni, azillah. Okay, sekiranya kita berhenti pada kalimah azillah ini, maka ini disebut sebagai wakaf tam pada pertengahan ayat. Maksudnya ayat ini telah sempurna ceritanya sehingga di sini. Ayat selepasnya itu kita boleh ibtidak bermula dengan wakazalika sebab dia tak ada lagi kaitan dengan cerita ayat sebelumnya. Yang kedua, kita lihat wakaf tam selepas akhir ayat. Okay. Selepas daripada perkataan musbihin, ada satu kalimah dan kita boleh berhenti pada kalimah tersebut. Berarti wakaf selepas akhir ayat. Maka ini juga disebut wakaf tam, sempurna. Kita lihat contoh bacaannya ya. وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Okey, kita lihat Khari tadi dia berhenti pada kalimah wabil lail, kemudian baru disambung. Wakaf ikhtiari yang kedua ialah wakaf kafi. Wakaf kafi ialah memberhentikan bacaan pada kalimah yang telah sempurna maknanya tetapi masih ada hubungan lagi dengan kalimah selepasnya dari segi lafaz atau makna. Okey, kalau wakaf tam tak ada hubungan lagi, tetapi wakaf kafi ada hubungan dengan ayat selepasnya dari segi lafaz atau makna. Hukumnya harus wakaf dan ibtidak pada kalimah selepasnya. Berarti boleh wakaf pada kalimah tersebut dan kita boleh mulakan ibtidak ayat seterusnya pada kalimah selepasnya. Kita lihat contoh wakaf kafi. Contohnya pada surah Al-Fatihah ayat 6. Lihat pada potongan kalimah yang Ustazah garis. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi kita berhenti pada kalimah mustaqim ini, maka disebut sebagai wakaf kafi, iaitu memadai kerana telah sempurna kalimah makna tersebut, tetapi masih ada hubungan, ada lagi cerita selepasnya yang ada kaitan. Jadi ayat ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ayat seterusnya masih lagi menceritakan tentang sirat, iaitu siratal ladzina an'am. Maka ini disebut sebagai wakaf kafi. Wakaf ikhtiari yang ketiga ialah wakaf hasan. Yang pertama kita lihat ta'rif wakaf hasan ialah memberhentikan bacaan pada kalimah yang telah sempurna maknanya tetapi masih ada lagi hubungan dengan kalimah selepasnya dari segi lafaz.
Berbeza sedikit dengan waqaf kafi tadi. Waqaf kafi ada hubungan dengan kalimah selepasnya dari segi lafaz dan makna. Waqaf hasan dari segi lafaz sahaja. Hukum waqaf hasan ini harus waqaf tetapi wasal lebih baik, iaitu lebih utama. Kita lihat contoh waqaf hasan, iaitu pada surah Al-Fatihah ayat yang kedua. Lihat pada kalimah yang Ustazah garis, Alhamdulillah. Sekiranya kita berhenti pada Alhamdulillah, dah sempurna dah makna kalimahnya, tetapi dia masih ada hubungan lagi dari segi lafaz pada Rabbil Alamin. Jadi sebaik-baiknya kita sambungkan bacaan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tetapi boleh kadang-kadang kita dengar orang sebut Alhamdulillah. Berarti dah sempurna dah wakaf kita kalau kita berhenti di situ. Wakaf ikhtiari yang keempat adalah wakaf qabih. Qabih tu maksud dia buruk ya. Wakaf qabih ialah memberhentikan bacaan pada kalimah yang tidak sempurna maknanya kerana masih ada hubung kait lagi dengan kalimah selepasnya dari segi lafaz atau makna. Berarti kita berhentikan bacaan pada sesuatu kalimah yang merosakkan makna sesuatu ayat. Apa hukumnya? Hukumnya adalah dilarang kerana merosakkan makna ayat tersebut. Kita lihat contoh ya. Ayat Quran yang berbunyi ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Jadi sekiranya kita berhenti pada kalimah as-salah, maka dia akan merosakkan makna ayat tersebut kerana ayat tersebut memberi maksud wahai orang beriman janganlah kamu menghampiri solat. Seolah-olah ayat ini melarang kita menunaikan solat. Sedangkan ayat ini ada lagi kaitan dengan ayat selepasnya. Sepatutnya kita baca ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Baru sempurna. Janganlah wahai orang beriman, janganlah kamu menunaikan solat wa antum sukara jika kamu dalam keadaan mabuk. Kita lihat lagi contoh wakaf qabih pada surah Al-Imran ayat 181. Sekiranya kita wakaf pada kalimah tersebut, seolah-olah kita mencela Allah. Contohnya ayat berbunyi laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Sekiranya kita berhenti pada kalimah faqir yang Ustazah merahkan ni, maka seolah-olah kita menggambarkan sifat ketidaksempurnaan Allah. Kita mencela Allah dengan sifat yang tidak sempurna. Oleh itu, kita kena sambung ayat dan berhenti pada wa nahnu aghniya'u. Alhamdulillah, kita telah selesai pembahagian waqaf ikhtiari. Ustazah ingatkan kembali, waqaf ikhtiari terbahagi kepada 4, iaitu waqaf tam, waqaf kafi, waqaf hasan dan waqaf qabih. Sekarang kita masuk pula kepada tanda-tanda waqaf dalam Mashaf Utsmani. Ada beberapa tanda, sekiranya kita menjumpai tanda khaf lam ya seperti ini ataupun disebut sebagai khili, dia membawa maksud waqaf lebih utama. Yang kedua, sekiranya kita lihat tanda sad lam ya ataupun disebut sili, maka meneruskan bacaan lebih utama ataupun disebut al-waslu aula. Yang ketiga, sekiranya kita menjumpai tanda jim, jim itu membawa maksud jaiz, waqaf jaiz, maka harus kita waqaf ataupun wasal. Kita diberi pilihan sama ada untuk waqaf ataupun menyambungkan bacaan. Yang keempat, mim. Mim berada di atas kalimah,
maka itu dikenali sebagai waqaf lazim, maka kita wajib berhenti pada kalimah yang ada huruf mim di atasnya. Dan yang kelima, sekiranya kita dapati ada 2 tanda 3 titik dalam satu ayat, dia dikenali sebagai waqaf al-mu'anaqah, maka kita boleh wakaf pada salah satu titik tersebut, pada salah satu simbol tersebut. Kita lihat contoh di dalam Al-Quran, simbol al-waqfu aula, wakaf lebih utama yang ini, iaitu simbol qili ini. Kita lihat pada surah Al-A'raf ayat 169, kita lihat bagaimana Qari memberhentikan bacaannya apabila bertemu dengan simbol qili tersebut. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. Ya, kita lihat ya, Qari tadi memberhentikan bacaan kepada kalimah ma fi. Kita lihat pula contoh yang kedua, tanda waqaf sili. Ustazah bawakan contoh dari petikan surah Asy-Syu'ara ayat 15. Dalam potongan ayat 15 ini terdapat 2 tanda waqaf sili. Sili ini merujuk kepada al-waslu aula, wasal lebih utama. Kita diberi pilihan sama ada untuk kita waqaf atau menyambung. Jadi kita lihat contoh bacaan daripada Qari ini yang wakaf pada sili yang pertama dan sambung pada sili yang kedua. Dengarkan bacaannya ya. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. Kita lihat pula contoh tanda waqaf menggunakan simbol mim, iaitu waqaf lazim. Dan kita dengar bagaimana Qari memberhentikan bacaan apabila sampai kepada simbol tersebut. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. Seterusnya kita lihat tanda waqaf jim ya. Jim membawa maksud waqaf jaiz, boleh waqaf dan boleh wasal. Tetapi dalam surah Al-A'raf ayat 169 ini Qari telah memberhentikan bacaan pada kalimah yattaqun. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا
الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. Kita lihat seterusnya ialah tanda titik 3 ada 2 dalam satu ayat. Contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat 2, kita boleh berhenti pada salah satu tanda tersebut dan tidak merosakkan makna. Jadi kita lihat contoh bacaan, bagaimana qari memberhentikan bacaan pada salah satu daripada simbol tersebut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Sekian tajuk waqaf dalam tajwid. Semoga para pelajar faham dan boleh mengamalkan tanda-tanda waqaf dalam bacaan Al-Quran dengan baik. Para pelajar boleh berulang kali ulang siar slide video ini agar lebih faham. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.